Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersama lagi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita mempertingkatkan kefahaman kita terhadap Al-Quran dan dalam usaha kita juga untuk mendalami ilmu tata bahasa Arab yang mampu saya kongsikan untuk pada ketika ini, dan insyaAllah dengan apa yang saya ada, saya cuba kongsikan bersama dan berikan kefahaman berdasarkan contoh-contoh yang kita baca, yang kita temui. InsyaAllah. Cuma modul yang saya berikan ini semakin hari agak semakin mencabar berbanding dengan peringkat awal dulu. Apapun saya cuba permudahkan agar masing-masing dapat memahaminya dengan baik, dengan sempurna. Salawat dan salam juga mohon tercurah ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hinggalah ke hari pembalasan. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, sidang penonton yang berbahagia, alhamdulillah, sehingga saat ini setelah lebih 6 bulan kita bertemu, bagi saya agak terlalu pantas pencapaian yang telah kita perolehi. Saya rasa saya perlu perlahankan sedikit kelajuan saya. Saya kena refresh balik, recall balik pelajaran-pelajaran yang lepas, sebagaimana mula dulu, Ramadan dulu, kita daripada erti yang kita berikan, dari situ kita dapat mengenal isim. Bagaimana dari situ juga kita dapat kenal fi'il. Erti yang kita berikan mempengaruhi jenis kata isim atau fi'il ataupun huruf. Itu dasar peringkat awal pertemuan kita. Setelah itu kita mula meningkat, kita dah mula mengenal isim mufrad, isim musanna, isim jamak, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, beserta dengan laras bahasa terjemahan untuk setiap jenis jamak. Bagaimana kalau sebut orang-orang yang, itu untuk jamak muzakkar salim. Kalau sebut beberapa, itu untuk jamak muannas salim. Kalau bentuk kata berganda, itu jamak taksir. Itu pada dasar peringkat awal kita kenal isim. Dan masa yang sama kita juga kenal fi'il madi, macam mana menterjemah fi'il madi. Maklum, ada telah dulu laras bahasanya terjemah fi'il madi, dan oleh berdasarkan pedoman-pedoman yang kita temui sebelum ini. Begitu juga fi'il mudhari', maklum,
Tarik maklum macam mana cara terjemah. Sebut pembuat dia dulu. Dia ke, mereka ke, engkau atau kamu, aku atau kami. Tergantung pada tanda-tanda yang kita berikan. Ada 6 pedoman. Semua tu Alhamdulillah kita dah mahirkan. Dan dari situlah bermula kita mengenal jumlah. Gabungan antara isim dan fi'il, kita menghasilkan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Saya perkenalkan jumlah ismiyah macam mana, ada mubtada, ada khabar. Jumlah fi'liyah macam mana, ada fi'il dan ada fa'il minima. Kalau ada maf'ulun bih, itu lebih baik lagi, lebih sempurna. Itu peringkat awal pertemuan kita dulu. Dan dari situ juga saya perkenalkan murakab jari, murakab isyari, murakab tausifi, murakab idhafi. Kesemua tu murakab-murakab yang kurang sempurna, yang banyak banyak menempel dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Alhamdulillah, itu yang peringkat awal. Sehingga kesan ini saya kira makin bagus. Makin bagus. Takut saya shock sendiri. Saya kata bagus, tapi pada hakikatnya saya bimbang anda tak faham. Jadi hari ini saya nak refresh banyak hal. Saya nak refresh banyak topik yang saya perlu sentuh, tapi berdasarkan topik-topik yang lepas sebagai pengulangan semula, di samping vocabulary yang baru. Alhamdulillah. Baik, hadirin sidang menonton yang berbahagia, sebelum kita jauh lebih ke depan, saya nak tanya khabar dulu. Apa khabar orang utara? Bagaimana suara saya jelas? Gambar insyaAllah mudah-mudahan jelas. Orang Perlis, orang Penang, orang Kedah, orang Perak, Selangor, orang wilayah Persekutuan, Putrajaya, Negeri Sembilan, Seremban, Melaka, Johor, Singapura dan Batam. Semoga anda sihat. Saya jawab salam kepada semua yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa juga teman-teman yang ada di Pantai Timur, Mersing, Rompin, dan Nasi, Pekan. Suara agak perlahan. Okey, terima kasih Pak Fiza. Baik. Apa khabar orang di Pekan, Kuantan, di Cerating, dan termasuk juga di Kemaman, Dungun, Paka, Kuala Terengganu. Semua jelas, gambar dan suara jelas, tapi ada bunyi bising, seolah-olah ada angin. Ada kipas angin sikit. Okey, perlahan. Kulim jelas Ustaz, alhamdulillah. Oh, Fauzia Suri Kulim rupanya. Saya sangkakan orang Penang. Faridah Samsudin, Penang, alhamdulillah. Faridah Samsudin, Penang. Alhamdulillah, jelas. Terima kasih semua. Jumaladi, waalaikumsalam warahmatullahi. Yahya Barum, waalaikumsalam warahmatullahi. Faridah Salim, Kuala Terengganu clear. Alhamdulillah, terima kasih Puan Faridah, Haji Faridah kena share. Okey, alhamdulillah, hari ini kita akan mulakan semangat baru, harapan baru, cita-cita yang baru. Segarkan anda punya cita-cita, segarkan anda punya minda. Alhamdulillah. Al-Ustaz jelas. Okey. Al-Ustaz jelas. Cik Yahya Barum, terima kasih. Okey, bersedia kita masuk kepada ayat ini. Ayat ini ayat yang ke berapa ini? 198. Betul atau tidak? Rahizat Ahmad Penang jelas. Okey. Kuantan jelas. Oh, Kuantan. Kak Midah, Kak Bas, Kak Midah. Alhamdulillah. Betul lagi ni ayat 198. Kita masuk ayat 200. 198. Rasanya betul lah. Kata minggu lepas ayat yang Isnin tak habis tu ke? Saya habis ya. KB jelas, alhamdulillah, terima kasih. Oh, KB faham ke KB apa yang saya bincangkan setakat ini? Hartini Ibrahim, bila nak buat program di Kota Baru?
Okey, saya terus kepada, saya nak setting sikit. Ayat 198. Okey. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah 198 tu Baik, bersedia? Okey, perhatikan ayat jumlah pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun. Satu jumlah. An tabtaghu fadlan min rabbikum. Satu jumlah. Fa idza afattum min Arafat. Satu jumlah. Fazkurullaha indal masy'aril haram. Satu jumlah. Fazkuruhu kama hadakum. Satu jumlah. Wa in kuntum min qablihi la minad dallin. Satu jumlah. Ayat semua ayat yang cukup menyentuh saya. Saya pernah teresak-esak. Saya ketika baru lepas setelah pulang daripada kelas pertama saya setelah balik haji pada tahun 2000 dulu. Saya buat kelas, saya bila baca ayat ni saya tak sadar saya nangis teresak-esak, malu saya depan kelas. Tak dapat tahan hibah kerana makna dia cukup menyentuh perasaan saya. Mudah-mudahan hari ini tidak, kerana masya-Allah kita dapat pergi haji. Ni cerita tentang haji ni. Baik, tinggalkan dulu. Kita beri makna dulu. Kita beri makna apa mana? Laisa 'alaikum junahun. Tolong jawab soalan saya dulu. Adakah dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Laisa 'alaikum junahun. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong jawab, komen sekarang. Tolong komen sekarang. Guar perahu. Faiza. Guar perahu Bukit Murtajam. Okay. Jumlah ismiyah. Haji kata jumlah ismiyah. Yahya, Hafizah Yahya, jumlah ismiyah. Ya. Baru 2 orang. Lagi. Jumlah ismiyah. Baru 2 orang. Faridah Salim, jumlah ismiyah. Zarina Hamzah, jumlah ismiyah. Okey. Isim Laisa. Oh, Masya Allah. Azimah Abdullah, isim Laisa. Jumlah ismiyah, Masya Allah. Ahsanti. Jumlah ismiyah, Haizat Ahmad. Jumlah ismiyah, Hajah Wardah, Masya Allah. Hamidah Zakaria, jumlah ismiyah. Muhammad Taufik Yab Hazrin, jumlah ismiyah. Alhamdulillah, betul semua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Sebab Laisa ni adalah satu kumpulan fi'il yang naqis. Dia satu kumpulan dengan kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Dia satu kumpulan dengan kana. Masya Allah. Idah Jaafar, jumlah ismiyah. Ya, betul. Isim Laisa, Masya Allah. Ahsantum. Semua bagus. Alhamdulillah. Ka'in, betul. Zaitun, Mak Saleh, betul. Kak Tun, jumlah fi'liyah, Kak Tun. Jumlah ismiyah, Kak Tun. Laisa walaupun fi'il. Betul, Kak Tun. Yang ketiga, Laisa asal terjemah tu fi'il madi sebenarnya. Tapi dia dalam kumpulan kana wa akhawatuha. Dia kumpulan kana wa akhawatuha. Kalau secara harfiah kita terjemahkan Laisa tu telah bukan ia. Telah Laisa. Telah bukan ia. Lastum telah bukan kamu.
Laisu telah bukanlah mereka. Laisat telah bukanlah dia muannas. Lasna bukanlah mereka muannas. Lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Dan dia hanya ada fi'il madhi saja. Dia tak boleh ditukar kepada fi'il mudhari'. Laisa hanya ada fi'il madhi saja. Dan kita namakan dia fi'il jamid, fi'il yang beku. Dia tak boleh dia berubah, tak boleh berpindah kepada fi'il mudhari', tak boleh tukar pada fi'il amar. Dan pada terjemahan, kalau secara harfiah, laisa telah bukanlah ia. Tapi kalau nak lebih mudah lagi, telah tu kerana nak menunjuk fi'il madhi, kita terjemah bukanlah pun cukup. Laisa, bukanlah. Ia tu merujuk kepada isim kana, isim laisa. Tapi oleh kerana isim laisa tu asal mubtada, laisa, asalnya alaikum junahun, atas kamu ada kesalahan asalnya. Asalnya alaikum junahun. Junahun tu jadi mubtada muakhar. Asalnya junahun tu mubtada muakhar dan alaikum tu jar majrur atau murakkab jari tu muta'alliq kepada khabar yang muqaddam yang mahzuf. Okey. Alaikum junahun, atas kamu ada kesalahan asalnya. Tapi oleh kerana dimasuki oleh laisa, asalnya bila dimasuki oleh laisa, mubtada muakhar tu berubah nama jadi isim laisa muakhar. Ya, faizah jumlah ismiyah, betul. Terima kasih. Kak Tun silap. Okey, tak apa Kak Tun. Jumlah ismiyah. Okey. Jumlah ismiyah kita belajar. Di sini tak ada siapa betul, siapa menang, siapa kalah, tak ada. Bukan ada perlawanan di sini. Di sini adalah saling lengkap melengkapi, saling beritahu memberitahu, saling berkongsi. Jadi jangan ada rasa kecil memperkecilkan, rendah merendahkan. Usahalah kita untuk saling berusaha memberitahu, mengkhabarkan, mengingatkan, saling ingat mengingatkan, saling bantu membantu. Ini tujuan kita buat program ini. Jadi rasanya tak perlu ada rasa rendah hati, rasa malu, rasa takut. Ini bukan tempatnya untuk kita rasa malu. Ini tempat kita berkongsi, menyatakan kekurangan kita yang ada. Dan saya sendiri akan tetap mengatakan bahawa saya tak tahu bila saya ada soalan-soalan yang sukar untuk saya jawab. Apa yang boleh saya jawab, saya akan bantu jawab. Tapi yang tak boleh, tetap kata tak boleh. Sini bukan untuk saya bergelanggang untuk menyatakan kehebatan kita, tidak. Ini gelanggang untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi saya beritahu bahawa laisa alaikum itu adalah jumlah ismiyah. Ada asalnya mubtada khabar, tapi kerana dimasuki oleh laisa, laisa tugas dia seperti kana, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Okey, itu asalnya. Tapi kerana bentuk ayat ni bentuk terbalik, bentuk menyongsang, maka isim laisa tu sepatutnya tak di awal tapi letak di belakang, maka kita namakan isim laisa tu isim laisa muakhar. Ya, hari ini Ibrahim gelanggang untuk belajar. Ya. Terima kasih. Kepada siapa yang ada pengetahuan, ada kelebihan, boleh kongsikan di sini. Boleh berikan perkongsian, tapi bukan dalam bentuk teguran yang meremehkan, merendahkan, tapi perkongsian yang bentuk meraihkan. Kita raihkan kawan-kawan kita, meraihkan kekurangan yang ada. Bukan kita menegur dalam bentuk memperlekehkan, bentuk merendahkan. Maka orang-orang yang demikian saya rasa bukan, tak layak untuk bersama kita. Kita di sini adalah golongan orang-orang yang mendahagakan ilmu, memerlukan perhatian, memerlukan perkongsian. Jadi harap kepada yang anda semua yang ada di luar, pada ada kelebihan, kongsikan. Tapi kongsikanlah dalam bentuk ayat yang mudah difahami, ayat yang senang untuk didengar, ayat-ayat yang meraihkan kekurangan yang ada. Alhamdulillah. Itu konsep yang saya guna pakai dalam mengajar dan konsep yang saya guna pakai dalam
apa juga dalam pergaulan. Jadi anda semua harap faham tentang perkongsian ini. Sekali lagi saya beritahu bahawa laisa alaikum adalah jumlah ismiyah yang mubtada berubah nama jadi isim laisa. Khabar berubah nama jadi khabar laisa. Tapi khabar laisa ni mahzuf. Mahzuf tu dihazafkan. Mahzuf dihazafkan. Okey. Bukanlah kita terjemahkan laisa alaikum junahun. Bukanlah atas kamu satu kesalahan. Laisa alaikum junahun. Bukanlah atas kamu satu kesalahan. An tabtaghu fadlan min rabbikum. An bahawa huruf nasab. An bahawa huruf nasab. Maka huruf nasab dia akan masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tersebut berubah nama. Asal fi'il mudhari' marfu'. Asal fi'il mudhari' marfu'. Bila dimasuki oleh huruf an, okey. Asal tabtaghuna, asal fi'il mudhari' tersebut tanda marfu' dia subutun nun. Apa itu subutun nun? Kekal nun ada di hujung. Asalnya marfu'. Tetapi apabila dimasuki oleh huruf an, an tu kita nama kumpulan huruf nasab. An ni mempengaruhi fi'il mudhari' yang asal rafa' berubah jadi mansub. Maka kita namakan fi'il mudhari' yang menerima huruf an, kita namakan fi'il mudhari' mansub. Dan tanda nasab dia apa? Mana-mana fi'il mudhari' yang ada bersambung dengan dhamir di hujung, sama ada waw jamaah, alif tasniah dan ya mukhatabah. 3 jenis dhamir ni kalau bersambung dengan fi'il mudhari' sini, maka fi'il mudhari' yang sepatutnya ada nun dia akan hilangkan nun. Sekali lagi saya beritahu, fi'il mudhari' yang ada bersambung dengan waw jamaah ada 2. Tabtaghuna dengan yabtaghuna. Tabtaghuna kamu mencari, yabtaghuna mereka mencari. Itu bersambung dengan waw jamaah. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniah. Tabtaghani dengan yabtaghani. Engkau berdua mencari dengan dia berdua mencari. Ada alif tasniah. Dan 4. Dan ya mukhatabah. Tabtaghina. Engkau perempuan mencari. Ada 5 fi'il ni yang kita namakan af'alul khamsah. Af'alul khamsah semuanya. Bila fi'il ini menerima af'alul khamsah ni atau nama kumpulan kumpulan fi'il yang 5. Kenapa? Kerana fi'il ini menerima waw jamaah, alif tasniah dan ya mukhatabah. Ada dhamir dan kesemuanya ada nun di hujung. Mana-mana fi'il yang 5 ini menerima huruf nasab, salah satu huruf nasab, maka nun yang ada di hujung fi'il tersebut akan digugurkan. Sebab ini tabtaghuna, misalnya masuk huruf an tabtaghu, maka fi'il mudhari' namanya fi'il mudhari' mansub. Tanda nasab dia hazaf nun. Nun dah hilang lah. Tapi yang penting fi'il ada fa'il. Kamu cari kamu tu adalah fa'il dia. Mana fa'il dia? Waw jamaah tu fa'il dia. Ta adalah tanda mudhari'. Ba tu fi'il dia. Ta tu huruf tambahan. Ghin ain fi'il. Lam fi'il dia mana? Lam fi'il dia apa dia? Tolong beritahu saya mana lam fi'il dia. Dan apakah lam fi'il dia? Teacher Mani panjang tulis sini. Arab dah. Teacher Mani tulis Arab ni. Teacher Mani cakap Arab. Saya dah mula gerun ni dengan Teacher Mani tulisan ni. Teacher Mani banyak cakap Arab sekarang ni. Takut dengan saya nak cakap Arab pula ni. Asal nak saya baca. Jom. Isim laisa fi majmu'ah kana. Masya Allah. Tahu cakap Arab lah. Telah bukanlah. Ya, dia macam Melayu. Fi'il jamid. Ya, fi'il jamid. Fi'il yang beku. Isim laisa
isim muakhar, isim muakhar, marfu'kan isim dan menasabkan khabar. Okey, baik, faham. Mumsujudin af'al khamsah yabtaguna, betul. Tabtagani, tabtagina. Ahsanti, barakallahu fik. Lam fi'il huruf ilah. Ya, betul, huruf ilah dia. Alif maksurah. Ya. Terima kasih. Ba ghin ya, terima kasih Haji Wardah, betul. Ba ghin ya, bagha, cari. Ibtagha wazan 5 huruf, wazan ifta'ala, yafta'ilu. Ibtagha yabtaghi. Nampak? Okey. Ibtagha yabtaghi. Ibtagha telah mencari oleh ia, yabtaghi ia mencari. Atau wazan ifta'ala yafta'ilu. Anta bertahu bahawa kamu mencari fadlan, akan. Jangan lupa tambah akan kerana dia maf'ulun bih. Fa'il dah ada, otomatik fadlan maf'ulun bih. Akan kurniaan. Akan adalah kata kunci untuk maf'ulun bih. Tanda dia apa? Baris fathah. Yang boleh baris fathah ni hanya pada isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Mana fadlan ni isim mufrad atau jamak taksir? Kurniaan. Fadlan, kurniaan, kelebihan, isim mufrad. Kalau jamak taksir apa dia? Fadlan, kurniaan. Satu kurniaan. Kalau dua kurniaan, fadlani atau fadlaini. Jamak dia apa? Tolong beri komen sikit. Kau tahu ke? Isim ada mufrad, ada musanna, jamak. Kita tengok ah. Ada jawapan? Kita tunggu sekejap. Ada jawapan tak? Tak ada. Fadlan mufrad, fadlani, fadlaini musanna, jamak dia fadail. Fadailu. Fadilat, kelebihan, kurniaan. Fadail, masya-Allah. Isam muda. Ahsanti, ustazah. Muslimin. Fadailu. Ya, tak ada muslimin. Fadailu. Rasa tak ada ya. Ni sirah muntaha jumuk yang tak ada ya. Okey. Anta bertahu fadlan min rabbikum, bahawa kamu mencari akan kurniaan min rabbi, murakkab jari. Min huruf jar, rabbi majrur. Tanda jar dia baris kasrah. Asalnya rabbu. Tapi dia kerana masuki huruf jar kerja dia merubah fi'il mudhari' isim yang marfu' berubah menjadi majrur. Tanda dia baris kasrah. Tanda jar baris kasrah. Ya, Fauzah Suri, betul. Ahsanti. Daripada Kulim, itu mana ni? Fauzah Suri. Kedah. Okey, terus fadlan min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Rabbi, tak ada lam, isim. Kita tahu. Tak ada tanwin, berarti dia mudhaf. Kum tu mudhaf ilayh. Rabbikum murakkab idhafi. Mudhaf ilayh. Tuhan kamu. Rabbi mufrad. Yang boleh baris kasrah ni isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 3 isim ni. Rabbi ni isim mufrad. Mufrad dia Rabbun, Rabbani atau Rabbaini. Jamak dia Arbabun. Arbabun, Tuhan-Tuhan. Arbabun, Tuhan-Tuhan. Min Rabbikum, daripada Tuhan kamu. Fa'idha, saya ulang sekali lagi.
an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Bukanlah kesalahan atas kamu, bukanlah atas kamu satu kesalahan bahawa kamu cari akan kurniaan daripada Tuhan kamu. Cerita kat mana ni? Cerita dekat Arafah ni. Si Arafah dah selesai. Okey. Fa iza afattum min Arafat, maka iza apabila. Maka iza apabila. Iza ni ada dua makna. Satu, apabila. Kalau bertemu dengan fi'il, bertemu jumlah fi'liyah. Tapi kalau bertemu dengan jumlah ismiyah, iza berubah makna jadi tiba-tiba. Iza ada dua makna. Satu makna apabila, dan dia kumpulan isim, zaraf dan juga syarat. Zaraf dan juga syarat, okey? Isim. Tapi kalau iza bertemu dengan jumlah ismiyah, bertemu dengan isim, maka iza bermakna jadi tiba-tiba. Iza bermakna arti dia tiba-tiba. Okey, dan dia kumpulan huruf mufajaah namanya. Huruf mufajaah. Tapi sekarang bersebut afattum, fi'il madhi, telah berangkat oleh kamu. Fi'il madhi. Maka dia jumlah fi'liyah, ada fi'il dan ada fa'il. Min huruf jar, arafatin majrur. Ya, okey. Fa iza, maka iza kita terjemahkan apabila. Iza apabila. Dan iza ni bila dia isim, biasa dia akan menjadi mudhaf, dan seluruh jumlah fi'liyah ni mengambil tempat jar. Seluruh jumlah fi'liyah ni mengambil tempat jar, menjadi mudhafun ilaihi fi mahalli jar, mengambil tempat jar, menjadi mudhaf ilaihi kepada iza. Mudhaf ilaihi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dan oleh kerana iza ni ada tu syarti juga, jumlah fi'liyah ni juga kita namakan jumlah syarat. Jumlah fi'liyah ni kita juga namakan jumlah syarat. Berarti ada jumlah jawab syarat. Fazkurullaha indal masy'aril haram ni. Indal masy'aril haram ni jumlah jawab syarat. Okey. Pada fa maka ni. Afattum fi'il madhi. Fi'il madhi telah berangkat oleh kamu. Dan bila fi'il madhi ada hamzah qata' di awal ni, bermakna dia fi'il 4 huruf. Atas wazan af'ala yuf'ilu. Umi Esa Abu Bakar is watching. Selamat datang, selamat menonton Umi. Zawiyah Muhammad is watching. Selamat menonton. Hajah Sumuni Syarif is watching. Selamat menonton. Selamat bersama perkongsian ini. Terima kasih. Fa iza afattum min Arafat, maka apabila telah berangkat oleh kamu daripada Arafat. Mungkin disebut Arafah kan. Arafat ada alif ta. Kalau terjemah harfiah beberapa yang araf. Tapi kita terjemahkan Arafat ni makna nama tempat. Arafat kita terjemahkan. Arafat juga kita kekalkan. Maka apabila telah berangkat, afattum, fi'il madhi dia afada yufidu. Afada yufidu. Afada. Afada yufidu. Afada fi'il madhi. Ada huruf ilat. Fa fi'il dia huruf fa, ain fi'il dia huruf alif, lam fi'il dia dot. Afada yufidu. Bila tukar mudhari', huruf alif tukar ya. Yufidu. Yufidu. Ia berangkat. Afada telah berangkat oleh ia. Afattum telah berangkat oleh kamu. Ini fi'il yang ada huruf ilat, maka kita abaikan dulu. Kita tak fokus. Fokus fi'il nasihat dulu. Fi'il sakit kita abaikan dulu. Maka apabila telah berangkat oleh kamu min Arafat, daripada Arafah, daripada Arafat, fa maka. Ini fa rabitah. Fa pengikat antara dua jumlah. Rabitah maknanya yang mengikat. Rabitatun, rabitah. Dia mengikat antara jumlah syarat dengan jumlah jawab syarat. Maka
penggunaan daripada pengalaman saya dan pengetahuan saya setakat yang saya perolehi, fa rabitah, fa pengikat adalah dia wujud, kadang-kadang perlu ada, kadang-kadang tak perlu ada fa rabitah. Biasanya kalau jumlah syarat fi'il madhi dan jumlah jawab syarat juga fi'il madhi, dia tak perlu ada fa rabitah. Man jadda wajada, man kasala taraka. Tak ada fa taraka, tak ada. Tak ada fa. Kalau sama-sama madhi. Kalau sama-sama mudhari' begitu juga. Tak perlu ada. Tak perlu ada fa rabitah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, jawab syarat. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Tak perlu ada fa rabitah. Tapi kalau sama-sama madhi, sama-sama mudhari', ada fa maka biasanya pada jawab syarat tu ada huruf nafi. Ada huruf nafi. Sekejap saya ada jawab telefon pula. Sekejap saya jawab sekejap. Assalamualaikum. Ya Pak Syed. Ya saya Pak Syed. Saya ada kelas Pak Syed. Sekejap nanti saya telefon. Lepas kelas saya telefon boleh? Okey sekejap. Oh mestilah. Boleh. Lepas kelas pukul 9 nanti saya. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey baik. Minta maaf sekejap. Ada sambut telefon. Tak sampai hati tak jawab. Okey. Seterusnya, gimana tadi? Fa rabitah walaupun sama-sama madhi atau sama-sama mudhari', tapi ada fa rabitah juga. Maknanya pada jawab syarat tu ada huruf qad. Atau ada huruf nafi ma ke, atau ada huruf nafi la, lan ke, sin, huruf mustaqbal, saufa, itu boleh ada fa meskipun sama-sama mudhari'. Tapi pada umumnya sama-sama madhi, sama-sama mudhari', kalau jumlah syarat madhi, jumlah jawab syarat madhi, dia tak perlu ada fa rabitah. Apatah lagi kalau berbeza jumlah syarat fi'il madhi, jawab syarat fi'il mudhari', memang ada fa rabitah. Lebih lagi pula kalau jumlah syarat, jumlah fi'liyah, jumlah jawab syarat, jumlah ismiyah, maka kena ada fa rabitah. Macam ni jumlah syarat fi'il madhi, afattum, telah berangkat kamu. Jumlah jawab syarat fi'il amar, uzkuru, nampak? Walaupun sama-sama jumlah fi'liyah, tapi fi'il tak sama. Satu madhi, satu amar, ada fa rabitah. Ini penggunaan fa rabitah dalam suatu jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Ini setakat pengetahuan saya, setakat yang ilmu yang saya ada daripada pembacaan saya dan pengalaman yang ada. Itulah yang berlaku. Tapi kalau sama-sama madhi, sama-sama mudhari', jumlah syarat fi'il madhi, jawab syarat fi'il madhi, dan tidak ada huruf nafi, ma ke la pada awal jawab syarat dia, tidak ada huruf sin, saufa atau huruf qad ke huruf tahqiq, tak ada, maka tak perlu ada fa rabitah. Okey? Itu untuk pengetahuan semua. Dia andai kata nak cakap Arab, kelas Ustaz Khairuddin nanti sebentar lagi, penggunaan fa tu untuk ketepatan, tak salah mana pun, nak bercakap tak sah. Tapi untuk Quran memang Masya Allah, Quran memang bahasa yang tinggi. Penggunaan fa tu penting. Di mana perlu, di mana tak perlu. Tapi kalau untuk bercakap ni kita tak ada undang-undang sangat tak apa, boleh. Iaitu nak bercakap lebih mudah berbanding dengan Quran. Sebab itu saya katakan boleh terjemah Quran, boleh faham ragam Quran, tata bahasa Quran. InsyaAllah bahasa Arab tu sangat-sangat mudah. Dan bahasa Arab perlukan kemahiran, perlukan latihan, perlukan kesungguhan. Anda rajin bercakap. Saya tengok grup bahasa Arab Ustaz Khairuddin setiap hari lah bercakap, ramai yang bercakap. Masya-Allah, ramai yang menulis. Semakin ceria, semakin hidup lah kelas. Nampak keberkesanan kelas bahasa Arab tu. Alhamdulillah. Jadi kolaborasi antara harfiah dan kelas bahasa Arab ini sangat penting. Kalau anda mahukan kelas percakapan yang baik, bahasa-bahasa vocabulary yang baru,
gabunglah dalam kelas bahasa Arab sebentar nanti pukul 10 pagi. Kalau perlukan, seronokkan Quran, sukakan, semua orang kena seronok. Tak ada orang tak perlu seronok. Kena apa seronok ni, memang kita kena paksa seronok pada Quran. Walaupun kita rasa macam susah, macam paksakan dia, dekatkan diri dengan Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan terbiasa nanti, akan terdedah dengan banyak kebaikan yang ada dalam Quran, di samping nasihat-nasihat yang Allah berikan dan tata bahasa yang ada dalam Quran itu yang saya banyak fokus ke. Fazkuru, maka ingatlah olehmu, sebutlah olehmu. Ingat boleh, sebut boleh juga. Fazkurullaha. Sebelum tu saya nak bahaskan uskuru fi'il amar. Ada hamzah wasal, ada hamzah wasal pada uskuru. Kalau fi'il amar ada hamzah wasal, biasanya fi'il 3 huruf. Fa fi'il zal, kaf, ra. Fa fi'il zal, ain fi'il kaf dan lam fi'il ra. Dan waw itu adalah dhamir. Waw jamaah. Dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dalam fi'il mudhari'. Dan dhamir tersebut juga kita namakan dhamir rafa' muttasil. Kenapa dhamir rafa'? Sebab dia berperanan sebagai fa'il. Kerana fa'il, semua fa'il hukum dia rafa'. Dia kerana dhamir dia mabni, kita berikan nama dhamir tersebut dhamir rafa' muttasil. Terus kalau di isim kana pun dhamir rafa' muttasil. Kalau dia jadi naibu fa'il pun dhamir rafa' muttasil. Asalkan dalam fa'il semua dhamir rafa'. Sebab dhamir yang dalam fa'il semua hukum marfa'. Hukum rafa' semuanya. Isim kana rafa', naibu fa'il rafa', tetap semua rafa'. Kita berikan nama dhamir rafa' muttasil. Itu waw jamaah. Dan alif di ujung tu alif fariqah. Alif pembeza dia. Dia tak perlu, tak ada makna apa-apa, tak ada erti apa-apa. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Tapi lebih kita letak dia sebagai borderline. Okey? Borderline. Fazkuru, maka ingatlah olehmu atau sebutlah olehmu. Di mana ni? Allah, akan Allah, mafhum bi inda masy'aril haram, di sisi masy'aril haram. Maksudnya di Muzdalifah. Di perjalanan kita daripada Arafah ke Mina, berhenti separuh jalan, berhenti di Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah, di Masy'aril Haram. Biasanya kalau jalan kaki macam kami dulu, terbenam matahari, kami berjalan kaki daripada Arafah, keluar daripada masjid Khaif di Arafah, kita pergi ke Mina jalan kaki. Pukul 10 malam baru sampai. Terbenam matahari 10 malam waktu Mekah, sampai di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, solat isya, maghrib dan solat isya jamak takhir. Sunnahnya kita jamak takhir. Terbenam matahari kita tak solat di Arafah, tapi kita kena jamak takhir di Muzdalifah, di Masy'aril Haram, jamak takhir di sana. Solat maghrib 3 rakaat dan solat isya 2 rakaat. Itu sunnah yang sewajarnya kita lakukan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Okay. Kemudian indal masy'aril haram, di sisi inda zaraf, inda di sisi zaraf, asal zaraf nasab inda. Kalau dimasuki huruf jar min indi baru boleh. Kalau tidak asal dia nasab. Boleh lupa kenangan itu. Tak boleh lupa Ustaz, masya-Allah. Betul. Kenangan yang sangat indah di Makkah. Masya-Allah. Uzkurullah, uzkuru fi'il amar mabni ala hazaf nun. Masya-Allah, ahsanti. Al-wawu, al-wawul jamaah, al-wawul jamaah, ada alif lam umum sedin. Al-wawu al-jamaah tu. Waw jamaah tu apa dia sifat adalah dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung, ya, fi mahalli, mengambil tempat rafa', fi mahall rafin, fa'il, ya, dia adalah fa'il. Cuma al-jamaah tu kena, kalau tak nak buang tu kena idhafahkan dia. Wawul jamaati, mudhaf ilaih boleh, ataupun al-wawu al-jamaatu. Waw jamaah itu adalah khabar dia,
Dhamirun muttasil. Alhamdulillah, terima kasih. Fazkurullaha indal masy'aril haram, maka ingatlah olehmu akan Allah di sisi masy'aril haram. Ingatlah Allah di sisi masy'aril haram. Di Muzdalifah. Dan ketika kami dulu pukul 10 malam, 12 malam, orang manusia padat di Muzdalifah. Padat, sangat padat. Dan kami tidur di bawah trailer. Bentang tika, kita tidur bawah trailer. Trailer ada makanan, duduk tidur bawah trailer sampai pagi. Setelah solat maghrib dan solat isyak, cara kita jamakkan, jamak takhir. Fazkurullaha kama hadakum, dan ingatlah olehmu akan dia, kama hadakum. Masya Allah. Ingatlah olehmu akan dia Allah, kama, seperti apa yang, atau sebagaimana, hada, telah memberi petunjuk oleh dia, kum, akan kamu. Ingat, kalau Allah tak bagi petunjuk, mustahil kita akan boleh buat haji. Kalau Allah tak bagi petunjuk, mustahil kita dapat baca Quran. Kalau Allah tak bagi petunjuk, mustahil kita boleh faham Quran. Kalau Allah tak bagi petunjuk, mustahil kita boleh faham agama dengan benar. Kalau Allah tak bagi petunjuk, tak mungkin kita akan jadi orang yang baik. Tak mungkin kita akan jadi suami yang baik. Tak mungkin kita jadi kawan yang baik. Tak mungkin kita jadi isteri yang baik. Tak mungkin. Ingat Allah. Fazkurullah kama hadakum, sebagaimana dia telah pimpin kamu. Allahu Akbar. Fazkuruhu, maka ingatlah olehmu akan dia. Ingat Allah. Bukan sekadar kita sebut zikir, ya, tapi kita kena faham apa kita sebut. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Masya Allah, Ustaz Yahya Mahmud is watching. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz Yahya. Masy'aril haram Muzdalifah, ya. Fazkuruhu, maka ingatlah olehmu fil amar, dan ingatlah olehmu akan dia, kama, ka huruf jar, ma, apa yang isim mausul. Saya peringkat awal saya kekalkan seperti apa yang. Kalau kita terjemahkan sebagaimana, kita tak akan dapat terkesan ma tu isim mausul. Ma isim mausul, maka hadakum ni silah mausul. Satu jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul kepada ma. Hada fi'il madhi, telah memimpin, telah memberi petunjuk. Fi'il madhi oleh ia tu fa'il. Fa'il menjadi dhamir mustatir di dalam hada tu. Kum, akan kamu tu maf'ulun bih, kaf mukhatab, maf'ulun bih. Mim alamatul jam'i lidzukur, tanda jamak bagi muzakkar. Jumlah fi'liyah ini menjadi silah mausul pada ma. Fazkuruhu kama hadakum, maka ingatlah olehmu akan dia seperti apa yang telah beri petunjuk oleh Allah akan kamu. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan jika, ini yang tak tahan ayat ini. Dan jika kuntum adalah kamu, min qablihi, daripada sebelumnya, kuntum minadh dhalin. Dan jika adalah kamu daripada sebelumnya, laminadh dhalin, benar-benar daripada orang-orang yang sesat. Kalau tak akan Allah pimpin kita, Allah beri hidayah pada kita, Allah tunjuk kita, tak mungkin kita dapat jadi begini. Tak mungkin kita jadi manusia yang baik. Tak mungkin kita jadi manusia yang beriman. Nescaya kita jadi orang sesat, orang yang tidak ada petunjuk, tidak ada pedoman. Kita cakap merapu, kita berkawan, kawan menyakitkan kawan. Kita berkeluarga, kita merimaskan orang yang ada dalam keluarga kita.
kita belajar, kita menjadi pesaing-pesaing yang menyakitkan. Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kepada teman-teman yang dah pergi mengerjakan haji, nescaya anda baca ayat ini, dia akan memberi kesan yang sangat mendalam kepada diri anda semua. Saya pun tak jangka pada jumpa ini. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Bukanlah atas kamu kesalahan bahawa kamu cari kurniaan daripada Tuhan kamu. Fa idza afattum min Arafat, maka apabila telah berangkat kamu daripada Arafah, fazkurullaha inda masyaril haram, maka ingatlah maka Allah di sisi masjid yang mulia, di sisi masyaril haram. Wazkuruhu kama hadakum, dan ingatlah oleh akan dia sebagaimana telah beri petunjuk oleh akan kamu. Wa in kuntum min qablihi, dan jika adalah kamu daripada sebelumnya, laminad dhalin, benar-benar daripada orang-orang yang sesat. Saya berikan ayat satu lagi, ayat 199. Ayat seterusnya, summa afidu min haitsu afadan nas, satu jumlah fi'liyah. Summa, kemudian, afidu, nampak fi'il amar. Fi'il amar ada hamzah qata', berarti fi'il 4 huruf. Wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Summa afidu, kemudian berangkatlah olehmu, fi'il amar. Min haitsu, daripada mana-mana. Haitsu zaraf. Min haitsu. Nah, ini isim zaraf yang mabni. Ada sebagian zaraf, ada sebagian zaraf yang mu'rab, ada sebagian zaraf yang mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Untuk haitsu, dia tak ada haisah, tak ada haisi. Haitsu mabni ala dhammi. Okey. Min haitsu, daripada mana-mana, dan zaraf biasa dia akan menjadi mudhaf. Mana mudhaf lain dia? Afadan nasi. Mudhaf lain dalam bentuk jumlah jumlah fi'liyah. Afadan nas, telah berangkat oleh manusia. Afadha fi'il madhi, telah berangkat. Dan dalam fi'il madhi tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Ada dhamir mustatir jawazan. An-nasu fa'il zahir. Maka ia dhamir mustatir jawazan tu dah tak perlu, dah ada fa'il dia dah. Afadan nas, telah berangkat oleh manusia. Seluruh jumlah fi'lah ini mengambil tempat jar. Kenapa? Sebab dia menjadi mudhafun ilaih kepada haitsu. Afadan nas, telah berangkat oleh manusia. Okey. Maka jumlah fi'lah ini masuk dalam sub jumlah kepada jumlah yang besar ni. Afidu min haitsu afadan nas. Saya gabungkan dalam satu jumlah yang besar, jumlah fi'liyah tu. Kemudian berangkatlah olehmu daripada mana-mana telah berangkat oleh manusia. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah olehmu. Wastaghfiru, dan minta ampunlah olehmu. Wastaghfiru, minta ampunlah olehmu. Ada fi'il dan ada fa'il. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il 6 huruf. Fa fi'il dia huruf ghin, ain fi'il dia fa, lam fi'il dia ra. Ghafara 3 huruf. Tapi menerima tambahan alif, hamzah wasal, sin dan ta. Ini 3 huruf tambahan ni. Maka dia jadi 6 huruf. Alif sin ta tambahan. Alif huruf tambahan, sin huruf tambahan, ta huruf tambahan. Jadi 3 asal tambah 3 tambahan jadi 6 huruf. Istaghfara fi'il madhi, yastaghfiru fi'il mudhari'. Dan ain fi'il baris kasrah bila tukar mudhari', maklum. Istaghfara yastaghfiru. Ini fi'il amar.
wastaghfiru, dan minta ampunlah. Fi'il amar mesti berpandukan pada fi'il mudhari'. Daripada tastaghfiruna, buang huruf mudhari', ta ganti hamzah wasal, dan nun di hujung dihazafkan. Istaghfiru, minta ampunlah olehmu. Fi'il dan fa'il. Fa'il dia waw jamaah tu, dhamir. Fa'il bentuk mudmar, dan Allah maf'ul bih. Allah maf'ul bih. Satu jumlah fi'il. Dan minta ampunlah olehmu akan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurun, adalah yang amat pengampun. Ghafurun, adalah yang amat pengampun. Rahimun, yang amat pengasih. Rahimun jadi khabar tsani. Ghafurun khabar yang pertama, Rahimun khabar yang kedua. Khabar kepada isim inna. Khabar inna. Okey. Alhamdulillah. Itu ayat yang ke-199. Okey, betul. Ini rasanya ayat dah terlebih ni. Ayat kita sepatutnya ayat yang ke Innallaha ghafurur rahim. Okey, isim inna Allah, khabar inna ghafurun. Isim inna mansub, khabar inna marfu'. Isim inna mansub, asal rafu', mubtada' rafu', khabar rafu'. Tapi bila dimasuki oleh nasikh, huruf nasikh, huruf yang memansuhkan mubtada' menjadi isim inna, dan khabar menjadi khabar inna. Inna wa akhawatuha. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Itu ayat yang ke 199. Ayat 200. Nak sambung atau tidak? Ataupun kita nak cerita tentang isim yang marfu', ataupun apa yang cerita ni? Sambung kita ambil makna dulu. Ayat yang ke 200, pecahkan jumlah dulu. Okey. Faiza, maka apabila. Apabila ni zaraf dan juga ada tu syarti, berarti ada dua jumlah selepas iza. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Mana jumlah syarat dia? Faiza qadaitum manasikakum, ini satu jumlah fi'il ya. Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, jumlah jawab syarat. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu, satu jumlah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, satu jumlah. Ayat 200 kita beri makna dulu. Okey, kita beri makna untuk ayat ni, kita banyak makna. Fa idza qadaitum, maka apabila qadaitum, telah selesai oleh kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Long Saniah is watching. Zawiyah Muhammad. Kenapa banyak emoji ni? Fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila qadaitum, telah selesai oleh kamu. Qada, selesai, sempurna. Manasik, manasika, akan manasik aja. Ibadat haji. Urusan ibadat haji itu dah selesai. Maksudnya bermula daripada kita berangkat daripada hari tarwiyah,
kita berangkat daripada Mekah ke Mina, dan 8 Zulhijjah, daripada Mina ke Arafah 9 Zulhijjah. Tapi semasa di Mina tu kita solat zuhur 2 rakaat. Maksudnya kita kasarkan saja. Solat asar 2 rakaat, kasarkan saja. Itu tak dijamak. Itu dah sunnah dia. Solat maghrib 3 rakaat. Solat isyak kasarkan saja. Solat subuh 2 rakaat. Dan selepas solat subuh berdoa panjang, doa bagus kalau berpeluang. Masa kami pergi tadi, kami tak berpeluang untuk solat subuh di Mina. Kami terpaksa berangkat ke Arafah pada malam tersebut kerana hujan lebat. Kami berangkat malam terus ke Arafah, bermalam di Arafah. Dan tak ada tempat di Mina, keadaan becak dan tak ada tempat pun. Terpaksa bergerak ke Arafah. Di Arafah kami cari tempat tinggal, sediakan kemah, buat kemah sendiri di belakang Masjid Khif. Masjid di Arafah tu, Masjid Khif tu masjid besar sangat, dan dia gunakan setahun sekali saja masjid tu. Buat kemah di belakang masjid tu dan bermalam di sana sampai subuh di masjid, di solat di masjid, dan kita tunggu sehingga zuhur. Manusia semakin ramai, semakin tengah hari makin ramai. Masuk zuhur dah tak ada ruang lagi di seluruh tempat itu. Dah penuh dengan manusia sehingga atas tandas pun, atas bumbung tandas pun ada manusia duduk. Penuh dengan manusia, sangat ramai. Kemudian setelah zuhur, azan zuhur kumandang, kita solat zuhur secara berjamaah, berimamkan masjid, imam yang dilantik oleh kerajaan Arab Saudi. Kemudian tu kita dengarkan khutbah selepas solat zuhur. Kita jamak sekali, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak dan kasar. Kita jamak takdim zuhur dan dengar khutbah. Dan yang saya tak boleh lupa kenangan tu, di atas Masjid Khif tersebut ada kelompok awan yang dia gelap, tapi memang ada awan atas masjid, tak bergerak. Awan lain warna putih, dia warna cahaya awan mendung. Nampak tu satu keajaiban yang saya nampak sendiri dengan mata kepala saya. Memang kita yakin bahawa malaikat sedang mengerumuni, sedang menaungi semua orang yang ada di sekitar itu. Dan mudah-mudahan kami juga termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat naungan daripada para malaikat dan mendapat doa daripada para malaikat pada ketika itu. Dan selepas solat zuhur dan asar, masing-masing semua berdoa. Masya Allah, kita semua memang dapat kita buat, masing-masing berdoa, masing-masing dengan isteri masing-masing yang berpasangan, berdoa sepenuh hati. Semua doa yang dikirimkan oleh kawan-kawan pun kita doa, dan pengetahuan saya doa yang paling mustajab itulah di Arafah. Tidak ada yang tempat lebih baik lagi daripada Arafah. Masya Allah, dekat Mekah memang mustajab, tapi dekat Arafah luar biasa, sangat luar biasa. Kepada siapa yang pernah pergi ke haji, pernah berdoa di Arafah, percayalah, di situlah tempat yang paling istimewa. Dan semua doa yang anda panjatkan, semua doa akan dimakbulkan. Percayalah. Maka sebab itu kepada teman-teman yang belum pernah pergi haji, raihlah peluang ini. Sekiranya anda berada di Arafah, anda tidak berdoa, anda sibuk mencari kawan-kawan anda, cari orang kampung, berjalan ke sana, berjalan kemari, mengata cara itu bukan anda kerugian. Anda manfaatkan waktu gelincir matahari waktu zuhur, lepas solat zuhur sehingga terbenam matahari, itu adalah waktu yang paling mustajab. Anda berdoalah, ulang-ulanglah doa. Umi Aisyah tanya saya, bila pergi haji Ustaz? Tahun bila? Saya pergi haji kali pertama, saya pergi haji tahun 2000.
2000 tu saya pergi seorang-seorang. Kali kedua saya pergi dengan isteri saya, dengan Puan Hazrin, tu apa, Muhammad Taufik Hazrin tu, suami isteri, dan satu lagi sahabat saya, Bakhtiar, bersama isteri Dr. Zizi Sofia rahimahullah. Kami ada 3 pasangan. Kami pergi haji tahun 2009. Kami pergi haji buat cara sendiri, maksudnya ikut apa yang Nabi, berdasarkan pengetahuan kami, ilmu kami buat dengan cara berjalan kaki, keluar sendiri, kos sendiri, sebab kita nak dapat pahala lebih lah kononnya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kami. Kami buat keluar pada 8 Zulhijjah tu, kami naik teksi pergi ke Mina, dan kami beritahu pihak tabung haji, dan pihak tabung haji dia bagi like, dia jempol. Maksudnya pihak tabung haji dia sangat galakkan lah kepada orang muda, sebab dia tahu itu adalah cara yang terbaik. Tapi bagi yang tak berkemampuan, orang tua, tabung haji terpaksa uruskan, terpaksa kena ke Arafah. Kalau ke Mina dulu memang sulit pengangkutannya, dengan manusia yang sangat tu memang sulit untuk memang susah lah kalau nak uruskan. Jadi kepada yang berkemampuan, membuat sendirilah. Memang kita kena jaga kesihatan lah, sebab kita makan minum kita jaga, tak bimbang, sebab kita dengan ihram kan, takut sakit perut kan, bahaya. Antara perkara yang dijaga, jangan sampai kena sakit perut, cerit-berit ke, takut jangkitan kuman salmonella ke, E. coli kan, bahaya, sangat bahaya. Ya Umi, saya pergi 2 kali. Kali pertama saya dapat percuma Umi. Kali pertama saya dapat pergi percuma. Itu rezeki saya memang dikala saya memang malu nak cerita. Memang kenangan itu kenangan yang tak boleh saya lupakan. Pergi kali pertama tu, pergi tak ada duit. Memang tak ada duit. Tak ada duit, sungguh kosong, tak ada duit. Tapi bila Allah dah panggil rupanya, ini pengetahuan untuk nasihat untuk semua. Urusan haji urusan Allah. Bila Allah panggil kita, Allah akan uruskan. Seluruh urusan Allah uruskan. Seluruh urusan kita Allah uruskan. Makan minum kita, keluarga kita, semua Allah uruskan. Masya Allah. 2 kali saya pergi. 2 kali pertama saya pergi dengan tak ada apa saya nak pergi. Nak beli pun tak ada apa. Nak pergi KL pun tak ada duit. Tapi Allah hantar tentera-tenteranya, hantar orang-orang yang boleh menyelesaikan kerja kita. Kalau kita nampak kehebatan aturan Allah, ketetapan Allah, Masya Allah. Di situ kita dapat rasa ini, Masya Allah. Dan sekali kedua saya pergi dengan isteri, dan saya tinggalkan anak yang masih dalam menyusu. Tapi Allah uruskan semua. Anak yang menyusu, sampai kita hari berangkat, anak tak nak menyusu, Allah uruskan anak-anak kita. Anak tak nak dari ibu, Masya Allah, tengah menyusu boleh tak nak menyusu. Itu semua urusan Allah. Allah atur semua segalanya. Allah. Jadi manfaatkanlah kepada yang belum. Saya tak sanggup nak cerita panjang cerita di sini, cerita haji ni. Jadi semua, kepada siapa yang dapat pergi haji, rebutlah peluang ni. Dan ketika di Arafah, doalah bersungguh-sungguh. Doalah sungguh-sungguh. Antara gelincir matahari hingga terbenam matahari, itu tempat yang paling mustajab. Dan pengetahuan saya, setahu saya, dan saya tanyakan kepada kawan-kawan yang pernah pergi haji, berapa persen doa yang Allah makbulkan? Dia kata semua 100%. Semua Allah perkenankan doa. Masya Allah. Jadi persiapkanlah doa sebanyak mungkin. Doalah. Allah perintahkan doa, kita doakan. Dan doalah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Dan seterusnya saya habiskan sekali lagi. Fa iza afatum manasikakum, maka apabila telah fa iza qadaitum manasikakum, maka apabila telah selesai oleh kamu akan ibadah haji kamu. Dah selesai di Arafah, kemudian di Muzdalifah. Lepas tu pagi lepas subuh, solat subuh di Muzdalifah, bergerak ke Mina, melontar jamrah Aqabah, melontar di
melontar jemrah Aqabah satu jemrah saja, lepas tu dah boleh tahlul awal, atau nak terus pergi ke Mekah ke untuk tawaf ifadah boleh juga, atau nak tangguhkan pada balik nanti selesai melontar pada 11, 12 dan 13 terpulang. Tapi pengalaman saya 2 kali saya pergi, kedua-duanya saya selesaikan tawaf ifadah pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Betul Teacher Mahani, saya pergi haji rasa doa di Arafah adalah doa yang paling dekat dengan Allah. Rasa kita tak rasa, kita berdoa juga dekat sini, kat Malaysia ni berdoa, tapi tak sama berdoa di Mekah, berdoa di Arafah. Terasa dekat dengan tu. Kita rasa, kita tak sedar air mata kita keluar, tak sedar kita rasa tak tahulah kepada yang tak keluar air mata, tak menangis ketika berdoa di Arafah. Tak tahu macam mana perasaan. Tapi saya jumpa ada manusia, dia pernah beritahu saya tak boleh nangis Ustaz saya. InsyaAllah. Jadi berdoalah ke dia Arafah, sangat terasa dekat sangat dengan Allah. Fazkurullaha kazikrikum, maka ingatlah olehmu akan Allah seperti ingatan kamu aba'akum, akan bapa-bapa kamu, au asyadda zikra, atau lebih sangat ingatan, au asyadda zikra, atau lebih sangat ingatan. Saya nak cerita grammar sikit. Fazkurullah, maka ingatlah olehmu, fi'il dan fa'il, Allah akan Allah, maf'ulun bi, ka seperti huruf jar, zikri ingatan, majrur, dan dia tak ada alif lam dan tak ada tanwin, berarti dia mudhaf kepada kum, mudhaf ilaih. Ka zikrikum, seperti ingatan kamu, aba'a akan bapa-bapa kamu. Kenapa tambah akan ni? Tolong jawab. Rasa kerdil diri kita. Betul Hajar Fairul Salim. Masing-masing ada pengalaman pergi ke Mekah. Siapa buat haji, itulah kenangan terindah. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Aba'ah, maf'ulun bih. Betul Hajar Hartini. Maf'ulun bih kepada fi'il mana? Maf'ul bih kepada siapa? Betul maf'ul bih. Tapi bukan maf'ul bih pada uzkuru. Bukan alimu akan bapak kamu. Tapi bukan maf'ul bih kepada uzkuru. Dia bukan maf'ul bih. Memang dia maf'ul bih tapi bukan pada uzkuru. Hartini Ibrahim, Hajar Hartini Ibrahim. Aba'a dia bukan maf'ul bih kepada, dia memang maf'ul bih tapi bukan kepada uzkuru. Bukan maf'ul bih kepada uzkuru. Dia adalah maf'ul bih kepada zikri tu. Maf'ul bih kepada masdar. Untuk pengetahuan semua, masdar ni kerja dia macam fi'il juga. Masdar ni kerja seperti fi'il. Dia ada fa'il, ada maf'ul bih dia. Macam sebelum ni, bittikhazikumul ijla, bittikhazi, dengan sebab pengambilan kamu al-ijla akan anak lembu. Nampak? Al-ijla tu maf'ul bih kepada ittikhaz. Sebelum ni pernah jumpa ayat berapa tu? Kalau tak lupa, kalau tak silap, bittikhazikumul ijla. Saya nak refresh balik semula bahawa masdar kerja seperti fi'il. Silap azkuru, uskuru, fazkuru. Maka sebutlah olehmu, ingatlah olehmu. Macam mana kata silap azkuru? Saya dah sebut silap ke atau bagaimana? Fi'il amal ni uzkuru, bukan azkuru fi'il amal. Kalau azkuru jadi fi'il mudhari'. Aku ingat. Kalau uzkuru, ingatlah olehmu. Dan saya nak beritahu bahawa aba'a ni adalah maf'ul bih kepada zikra ni.
maf'ul bih kepada zikra. Zikri, ya. Maf'ul bih kepada zikri. Ayat 54 surah Al-Baqarah. Kita kembali. Kita cek ayat 54 Siap. Al-Baqarah Okey, alhamdulillah. Saya besarkan. Qala Musa liqaumihi, dan adalah ketika telah berkata oleh Musa bagi kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah aniaya oleh kamu akan diri kamu, bittikhazikumul ijla, dengan sebab pengambilan kamu. Ittikhaz, bi dengan sebab bahasa Arab. Ittikhaz, pengambilan, masdar. Ini mudhaf, ku mudhaf ilaih. Ittikhaz masdar, pengambilan. Al-ijla ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Akan anak lembu. Maf'ulun bih kepada ittikhaz masdar. Dengan sebab pengambilan kamu akan anak lembu. Nampak? Maf'ulun bih bukan hanya pada fa'il, tapi dia juga berlaku pada isim fa'il. Maf'ulun bih berlaku pada isim maf'ul. Maf'ulun bih juga berlaku pada masdar. Dan 3 isim mustaq ni jaga-jaga. Alhamdulillah. Jadi begitu juga dengan ayat ini. Kazikrikum, seperti ingatan kamu, aba'a, akan bapa-bapa. Akan bapa-bapa kamu. Akan bapa-bapa kamu, mansub maf'ul bih, dan nasab berfathah. Aba'akum au ashadda, atau lebih sangat. Au huruf ataf ashaddu, asalnya ashaddu, tapi dia kena ataf pada aba'a, atau lebih sangat. Isim tafdil. Isim tafdil. Zikra, lebih sangat. Zikra ini tamyiz nama dia. Zikra tamyiz. Zikra tamyiz. Tamyiz biasa kalau anda dapati ada isim tafdil, biasanya akan diiringi dengan tamyiz. Lebih sangat. Apa yang sangat tak jelas lagi. Zikra, okay. Itu lebih dikhususkan lagi, diberikan penegasan, berikan penjelasan yang lebih tepat lagi. Itu peranan tamyiz. Dan syarat tamyiz mestilah mansub dan nakirah. Mansub dan nakirah. Jadi biasa tamyiz ni memang sulit sikit nak bincang tamyiz. Pedoman kita untuk kenal tamyiz bila ada isim tafdil kebanyakannya. Isim tafdil biasa akan diiringi tamyiz. Biasa ada diiringi tamyiz. Kedua, kalau ada melibatkan sukatan, ukuran, bilangan, timbangan, apa juga yang melibatkan ukuran, sukatan ke, timbangan ke, biasa diiringi dengan tamyiz. Itu perhatikan betul-betul. Kalau ada macam sebelum ni, Ithnata asyrata aina, Ithnata asyara, 12 mata air. Aina tu tamyiz. Dia jelaskan lagi 12 apa? 12 anak ke? 12 malam ke? 12 aina, mata air. Okey. Jadi tamyiz. Okey. Fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, may yaqulu, ada orang yang ia berkata, Rabbana, ini maqulul qaul. Dan sebahagian daripada manusia, man, ada orang yang ni mubtada muakhar. Ni mubtada muakhar. Sebab ayat ni mula dengan murakab jari. Minan nas ni murakab jari.
Okey. Mani mubtada muakhar. Ada orang yang ni isim mausul, maka yaqulu silah mausul. Yaqulu silah mausul. Silah mausul tak lengkap tanpa ada oleh kerana silah mausul dalam bentuk fi'il ada yaqulu, berkata, dia tak akan sempurna tanpa ada maqulul qaul. Maka rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini maqulul qaul ini. Ini maqulul qaul kepada yaqulu. Rabbana atina fid dunya. Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang ia berkata, wahai Tuhan kami. Rabbana, kalau Rabbuna Tuhan kami saja. Kalau Rabbana kena ada wahai. Sebab huruf nida dia menasabkan mudhaf. Munada mudhaf kena nasab pada fathah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Tafdil ada ya teacher Mahani. Isim tafdil kena tafa dot ya lam tafdil. Mansub sebab wa ataf. Ya. Asyadda. Isim tafdil tafa dot ya lam tafdil. Mansub bis sebab wa ataf ya. Terima kasih teacher Mahani. Rabbana, wahai Tuhan kami, jumlah nida, atina fid dunya, berikanlah oleh engkau, datangkanlah oleh engkau, na akan kami, fi'il dan fa'il, na akan kami maf'ulun bih, fid dunya, pada dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah beritahu, dan tiada baginya pada akhirat daripada bahagian. Ada orang minta dunia saja. Perhati, untuk kita minta dua sekali. Untuk dunia kita dah dapat, di Arafah kita minta, tapi untuk akhirat kita belum jumpa lagi. Mudah-mudahan doa kita di Arafah dulu, kepada siapa yang dah pernah pergi haji, minta tentang akhirat, tentang siksa kubur, semua kita bebaskan daripada siksa kubur, senangkan soal jawab timbangan kita, dan kita dimudahkan untuk titian sirat dan dapat masuk ke syurga, dan kita dapat sama berkumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan doa yang itu kita belum nampak lagi, tapi kita yakin bahawa Allah akan sambut doa kita. Dan inilah jalan kita ni. Sekarang kita bersama-sama membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita baca bersama-sama, mudah-mudahan akhirat nanti kita akan juga berkumpul bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya betul, itu cuma isim tafdil ya. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, faddala yufaddilu tafdilan. Barakallahu fikum. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ayat akhir, ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya nak berhenti sampai sekat ni. Ayat ini kita biasa dah jumpa. Kenapa saya lajukan? Ada permintaan. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka, man, ada orang yang yaqulu, ia berkata, maqulu qaul dia, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah oleh engkau akan pada kami pada dunia hasanah, akan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat hasanah, akan kebaikan, wa, dan ki ini fi'il amar. Saya nak cerita ki ni. Ini fi'il amar daripada fi'il madhi, waqa yaqi. Waqa telah pelihara oleh ia, yaqi ia pelihara. Amar dia ki saja. Wa, dan huruf ataf, ki fi'il amar, peliharalah oleh engkau. Asal dia wa qa ya, wa qa fi'il madhi mudhari' yaqi mudhari' amar dia ki saja. Okey, jelas. Waqa telah pelihara oleh ia, yaqi ia pelihara, ki peliharalah oleh engkau. Wa, dan ki peliharalah oleh engkau, na akan kami, azaba akan seksa, an-nari neraka. Ini doa kita. Dan masa kita tawaf pun kita doa juga. Sebelum pada rukun rukun Yamani sampai ke garis Hajar Aswad,
Kita dah baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendek, ada 3 jumlah. 3 perkara kita minta, tapi dia merupakan rumusan kepada seluruh doa yang kita minta tu. Dunia minta baik, akhirat minta baik, dan pelihara daripada seksa neraka. Allahu a'lam bissawab. Saya laju sikit hari ni. Kalau ada pertanyaan boleh tanya dalam bentuk boleh tanya dalam komen ataupun tanya. Tapi komen saya kata saya tak terbaca saya punya kerana banyak sangat. Kalau nak tanya boleh tanya PM saya lah, atau dalam grup kan, mungkin kawan-kawan lain boleh tolong PM. Apapun hari ni sampai ayat 201. Saya kira boleh tak ini? Ya betul, daripada Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, garisan hijau tu, kita berdoa. Terima kasih Azizah Sulaiman. Baca doa. Lain baca doa lain tak apa, tapi ni rumusan doa, inti segala doa. Allahu a'lam bissawab. Baik hadirin bahagia, saya kira sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada hari Isnin nanti insyaAllah. Dan saya rasa mungkin hari Isnin saya akan bersiaran masih lagi di Melaka. Hari di Melaka adalah hari terakhir saya untuk tahun ini. Program di Melaka, saya akan selesaikan program di Melaka sehingga juzuk pertama. Doakan semoga perjalanan kami, program kami insyaAllah selesai nanti daurah di Melaka sebagai penutup untuk program tahun ini. Untuk tahun depan saya buka kepada anda, mungkin perlukan program, anda inginkan program di tempat-tempat anda, saya pelawa. Kepada yang dahulu kita utamakan, mungkin di Terengganu, mungkin di Kelantan, mungkin di KL, mungkin di Penang atau di Perlis. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan buat program. Doakan semua selamat, selesai semua sehingga juzuk pertama. InsyaAllah, alhamdulillah semuanya dapat. Setakat ini saya puas hati dengan pencapaian yang diberikan oleh peserta daurah. Alhamdulillah, lebih mantap lagi bila adanya program ini. Dan saya sebenarnya menginginkan program di KL. Saya inginkan program di KL untuk orang awam. Biasa saya buat matafiz, tapi untuk orang awam ni saya sangat teruja. InsyaAllah, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan tahun depan bila PKP selesai kita dapat buat acara lebih selesa lagi. Okey, setakat ini dulu pertemuan kita. Semoga Allah SWT ampunkan dosa kita sepanjang pengajian kita. Allah berikan sambut doa kita, Allah sambut, Allah terima ibadah kita, dan seterusnya Allah jadikan dia sebagai satu bekal untuk menemui Allah. Jadikan bekal untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan pertemuan ini dengan tafsir kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.